Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi bertemu lagi kita pada hari ini untuk mengikuti subjek reka bentuk dan teknologi KSSR Semakan Tahun 5. Jadi kita masih lagi berada di topik 2 iaitu aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Okey. Kita lihat kepada standard pembelajaran kita pada hari ini. Okey, 5.1.8 membentangkan produk yang menggunakan tenaga boleh baharu yang dihasilkan. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini, okey, apa yang diharapkan pada akhir PDP murid dapat yang pertama mengetahui cara-cara untuk membentangkan produk yang telah dihasilkan berpandukan senarai semak pembentangan. Okey. Okey, hasil akhir projek yang telah siap dan berfungsi perlu dipersembahkan di hadapan guru dan rakan sekelas untuk dinilai. Okey, jadi pada minggu lepas, jadi kita telah bercadang ataupun kita telah membuat lakaran, kemudian kita telah membuat projek kita iaitu sama ada kipas solar ataupun kereta solar. Jadi itu antara bahan-bahan projek yang telah kita rancang untuk dibuat. Jadi apabila kita selesai membuat projek tersebut, pada akhir sekali untuk unit ini ataupun untuk topik ini, kita perlu membuat pembentangan di hadapan kelas, okey, berdasarkan hasil kerja yang telah kita buat sepanjang topik ini berlangsung. Okay, jadi kita lihat kepada cara membentang. Okay, macam mana kita nak membentang projek, cara membentang hasil projek. Okay, sekejap. Okay, cara membentang hasil projek. Jadi ini adalah cara-cara untuk kita membuat pembentangan. Pertama sekali, seorang ketua kumpulan perlu dilantik. Okay, yang kedua, ketua kumpulan membentangkan perincian produk kepada ahli kumpulan. Jadi selalunya kita di dalam kelas kita akan buat dalam 5 atau 6 kumpulan. Okay. Jadi setiap kumpulan perlu ada seorang ketua. Kemudian ketua yang dilantik pertama sekali dia perlu membentangkan perincian projek kepada ahli kumpulannya terlebih dahulu. Jadi selepas ketua kumpulan membentangkan perincian tersebut, kemudian ahli kumpulan tersebut perlu bergerak ke kumpulan yang lain untuk mendengar pembentangan daripada setiap ketua kumpulan. Jadi andai kata kita berada di kumpulan yang pertama, jadi kita perlu bergerak, kita sebagai ahli kumpulan kita perlu bergerak ke kumpulan yang seterusnya iaitu kumpulan yang kedua. Okey. Tetapi nombor 4 ini ketua kumpulan kekal di stesen. Okey, ketua kumpulan untuk setiap kumpulan perlu kekal di stesen masing-masing, di tempat masing-masing untuk menerima kedatangan ahli-ahli kumpulan yang lain. Okey. Jadi semasa perjumpaan ahli kumpulan bergerak ke kumpulan-kumpulan yang lain, sesi soal jawab akan berlangsung di setiap stesen yang dikunjungi. Tempoh masa anggaran lebih kurang dalam 5 minit. Jadi selesai kita ke stesen yang kedua, kemudian kita akan pergi ke stesen yang nombor 3. Begitulah dia punya perjalanan bagi setiap ahli kumpulan. Jadi seandainya ahli kumpulan tersebut berada di kumpulan kelima, dia akan bergerak ke kumpulan yang pertama. Selepas 5 minit, bergerak sama-sama pergi ke kumpulan kedua, begitulah seterusnya. Di langkah 3 hingga 5 diulangi sehingga semua stesen dikunjungi. Jadi akhir sekali selesai semua stesen dikunjungi, ahli kumpulan perlu berkongsi hasil dapatan tersebut bersama dengan ketua kumpulan. Itu adalah cara untuk pembentangan hasil projek kita. Jadi untuk kita membuat pembentangan, ini adalah senarai semak yang ada ditunjukkan dalam buku teks. Jadi ini adalah senarai semak yang penting untuk dijadikan rujukan untuk kita membuat pembentangan yang baik. Yang pertama sekali, perkara yang pertama, kita perlu memperkenalkan ahli kumpulan terlebih dahulu.
Okey, yang kedua memperkenalkan produk. Okey, memperkenalkan produk yang telah kita bina. Okey, sama ada kereta solar ataupun kipas solar, kemudian tenaga boleh baru yang dipilih. Okey, pada minggu lepas pada awal topik ini kita telah belajar okey kita ada 6 jenis tenaga boleh baru, iaitu kalau kita ingat balik yang pertama kita ada matahari, kita ada biodiesel, kita ada air, kita ada angin, kita ada ombak dan juga kita ada geothermal. Okey, kita kena terangkan tenaga boleh baru apa yang kita buat. Okey, jadi kemudian seterusnya alatan dan bahan yang telah kita gunakan, itu pematangan yang perlu penerangan yang perlu kita berikan semasa pematangan tersebut. Kemudian lakaran yang dihasilkan, lakaran kita dah buat pada 2 minggu lepas, lakaran tersebut. Kemudian cara menghasilkan produk, kemudian kelebihan produk yang dihasilkan, masalah semasa menghasilkan produk, cara menyelesaikan masalah dan juga sesi soal jawab. Jadi ini adalah senarai semak. Jadi sekiranya ketua kumpulan membaca senarai semak ini, jadi ketua kumpulan boleh membentangkan hasil projek yang mereka bina bersama-sama, okey, dapat dibentangkan dengan lebih teliti dan juga lebih terperinci. Okey, kesimpulannya di sini, pembentangan secara persembahan ialah cara kreatif untuk murid menyampaikan isi atau mesej yang ingin dikongsikan. Okay, murid dapat menyampaikan sesuatu dengan lebih kreatif. Murid dapat meningkatkan keyakinan diri untuk mereka berkomunikasi dengan orang lain. Jadi tujuan persembahan ini adalah untuk meningkatkan kemahiran kita berkomunikasi, okay, dengan orang awam ataupun orang ramai, okay, untuk meningkatkan keyakinan kita, okay, apabila kita berkomunikasi. Jadi ini antara kita punya peranan lah, peranan kita untuk membuat pembentangan. Dan sesiapa yang telah dilantik menjadi ketua kumpulan, ini adalah peluang awak untuk meningkatkan keyakinan diri awak apabila kita berkomunikasi dengan orang lain. Okay. Jadi sekian sahaja pada PDP kita pada hari ini. Jadi objektif pembelajaran kita saya ulang semula, iaitu dapat membentangkan persembahan projek yang telah kita buat berdasarkan senarai semak yang telah saya bincangkan pada slide yang lepas. Okey, sekian itu sahaja. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.